Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya terangkan dululah sebenarnya kehadiran kami ni adalah sebahagian daripada program pembinaan jamaah. Pembinaan jamaah umrah yang nak berangkat. Kursus ada insya-Allah. Kursus kita akan adakan di masjid. Nanti saya akan berjumpa dengan pengurusan masjid. Hari ini bukanlah untuk saya masuk buat ibadah umrah, tetapi saya masuk keperluan sebelum kita mengerjakan umrah, dan saya akan ambil perbahasan daripada kitab Qalbun Salim, syarah penawar bagi hati, untuk kefahaman kita dulu, pembuka kepada minda kita. Jadi insya-Allah saya akan mengambil sedikit maklumat-maklumat ini untuk saya sampaikan lah sebagai ilmu kita. Nanti mudah-mudahan dia akan membuka lagi rasa untuk kita ibadah yang sebenarnya. Itulah. Jadi pengalaman saya bertugas membawa jemaah ni, dia sebenarnya beza dia, makcik, ibu-ibu semua. Persediaan ilmu. Duit ada. Lepas tu masa ada, tenaga ada, tapi bila ilmu tak ada, ibadah di sana tu dia tak dapat seperti yang diharapkan lah. Yang dikatakan sebagai balik je nanti, laisalahul jaza ilal jannah, maknanya tidak ada anugerah ataupun pemberian yang diberikan oleh Allah melainkan keampunan dan syurga. Dia balik situ nanti dia merasai kelazatan ibadah. Di sana nanti dia akan tengok orang begitu khusyuk dalam melakukan ibadah. Kalau hari Jumaat pukul 9 dah penuh, keluar pukul 9 duduklah kat luar tu. Dekat sini lagi nak azan ada oli bersepah kat luar. Kenapa macam tu? Setiap waktu tu pula penuh orang dia. Saban waktu penuh. Dan tak ada waktu lagi pun, belum masuk waktu pun dah penuh kawasan dia. Kalau kita nak bertawaf, sebagai contoh, masuk waktu 5.40 di sanalah, pagi contohnya. Kalau kita turun pukul 5 pun dah tak boleh masuk ke tawaf tu. Habis dah. Kan ada 40 minit kan, kira lama lah. Lama lah tu kalau di sini kan. Boleh saf ke depan, tapi di sana tak mau. Paling-paling saya ingat pukul 3 pagi, beberapa pintu dah tutup dah. 3 pagi. Maknanya orang yang masuk dalam tu lagi awal lah dia dah berada. Jadi kenapa begitu? Itu yang kalau tak ada pendedahan awal, mungkin kita kebingungan lah. Umpama katanya dalam kitab Ihya Ulumuddin, karangannya Imam Al-Ghazali, dia, kalau kita beri sesuatu ni pada satu dia tak hargai, dia tak faham, tak kenal, maka umpama kalau borok diberi omeh, dia lacut tapi kalau diberinya pisang omeh, berkoja. Sebaliknya kepada manusia, dia beri pisang omeh, macam tu je, pandang macam tu. Kok nak makan, tak, biarlah. Tapi kalau dia beri omeh, togak, tongkuk dia. Itulah maknanya kenalnya itu. Kenal kepada apa? Kenalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apabila kita sampai ke umrah, ini antara panggilan Allah. Sebab ketika kita panggil panggilan Baitullah, selalu tak dengar istilah tu. Panggilan Baitullah, panggil. Kenapa? Saya nak panggil pula. Kan? Kerana memang Allah memanggil kita walaupun juga alasan kita datang ni. Ada orang kata dia boleh sampai kerana duitnya yang banyak. Ada orang kata dia boleh sampai kerana orang belanja. Anak belanja, kata dia. Anak, alhamdulillah, semua dah bekerja. Dapatlah alung sikit, angah sikit, kumpul-kumpul, lepaslah cik pergi tu. Ada kata macam tu. Ada kata terbalik pula. Saya baru nak mula hidup. Apalah sangat, gaji tak besar. Mak lah belanja, kata dia. Mak dapat duit pencen. Kata, ada jemaah yang begitu. Teman lah. Kalau tak ada emak, tak sampai saya, kata dia. Macam-macam sebab. Tetapi ibu-ibu semua, yang sebab itu semua pertama kali tak apa. Untuk sebab pembuka, kehidupan kita ni memang perlu sebab dan akibat. Begitulah. Di kehidupan kita memang perlu ada sebab dia. Tapi jangan selamanya itu. Dah sampai ke tanah suci, dah pijak dah. Barangkali tapak kita tu itulah tapaknya Nabi SAW pernah ada tu, kita pun dah lalu kat situ. Pun masih begitu, tak boleh. Itu saya kena terangkan sekarang. Dah sampai tu kerananya panggilannya Allah. Allah dah panggil. Tak kira lah dia datang belanja dia orang ke. Tak kira lah kena duit dia yang banyak ke. Tak kira lah kena pangkat dia ataupun kedudukan dia dalam negara. Negara hantar dia. Ada yang macam tu, pegawai-pegawai tinggi kan, banyak macam tu kan.
Negara hantar. Oh, andal. Biring pula tu. Polis. Kita tak ada lah kan. Orang biasa macam kita ni. Itu apabila dah sampai sahaja, semuanya sama di sisi Allah itu, Allah telah pun memanggil. Izin Allah lah dia berada di situ. Jadi, ketepikan segala pahaman-pahaman awal yang menjadi penyebab tu. Ya. Duitnya, hartanya, segala-galanya tu lah. Kita datang kerana badan kita sihat. Tak ada je orang yang sihat tak sampai. Tapi orang yang sakit, lutut tak boleh jalan, boleh wheelchair, sampai pula. Ada begitu. Jadi dah sampai tu kerana Allah telah panggil. Dan panggilan Allah itu kita lafazkan masa talbiyah tu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Itu maksudnya labbaik Allahumma labbaik. Aku datang ya Allah menyambut panggilanmu. Dan labbaik itu maknanya datang ya Allah menyahut panggilanmu. Labbaik Allahumma labbaik. Hamba datang ya Allah, aku datang ya Allah menyahut panggilanmu. Itu maksudnya. Labbaik la syarika lak labbaik. Aku datang ya Allah tanpa aku mensyirikkan kau. Mensyirikkan maknanya ada yang menduakan. Menduakan yang macam mana? Datang buat colok, buat berhala ke? Bukan begitu. Juga maksudnya kita datang ada sebab yang lain. Itu yang saya sebutkan tadi. Aku datang ni pasal ada duit pencen. Duit KWSP baru keluar. Duit yang runtuh. Jual tanah kata dia. Jual kereta atau macam-macam lah. Orang belanja tu. Apa-apa pun lah sebab. Kalau masih itu, maka kita datang tu bukan kerana Allah. Bukan kerana panggilan Allah. Macam saya sendiri datang sana, bukan kerana saya bertugas. Yalah memang atas sebab tugas. Tetapi datang memang kerana izin Allah. Banyak kali saja nama saya naik, tiba-tiba nama saya gugur. Banyak keadaan yang bila nama tak naik, tiba-tiba kena pergi. Pokoknya Allah telah panggil. Kenapa saya cakap macam ni? Banyak sekali jemaah apabila sampai ke sana, tidak ada sandaran dia terus kepada Allah. Semua atas makhluk tu tadi. Jadi, tetapi lisan dia menyebut, labbaik la syarika lak labbaik. Aku datang ya Allah tanpa mempersekutukanmu ya Allah. Tapi, dia masih ada kepahaman rendah diri contoh dia. Lah, aku datang ni, orang belanja kata dia. Tak ada duit dia nak datang. Dah sampai. Bila dah sampai dah ketepikan semua tu. Ada pun orang bayarkan ke, ataupun dia sendiri yang berusaha ke, itu semua tu rezeki masing-masing dan bahagian masing-masing Allah dah balas dah. Yang belanja mana orang yang menginfakkan tu dapatlah kelebihan. Mana yang pula dia berusaha atas payah jerih dia, dapat sedikit harta, dia pergi pun ada bahagian dia. Ada Allah dah balas dah. Dah sampai, bulatkan balik, itu semua kerana Allah. Itu yang pertama saya nak sampaikan lah perkara ni. Jadi ibu-ibu semua perbetulkanlah niat tu nanti bila dah sampai di sana, kita sampai betul-betul kerana Allah dah panggil. Sebab Allah dah panggil macam-macam. Jadi ibu-ibu, masuk saya perkara kedua saya nak sampaikan, iaitu berkenaan dengan juga bab yang saya nak sebut ini. Dia sebenarnya panggilan Allah itu akan sampai apabila kita ni sendiri yang merelakan hati kita. Umpama kiasan ulama ni, jendela ni, apa jendela ni? Tingkap lah. Tingkap, jendela, bahasa lain kan. Tingkap ni, cahaya ni nak masuk. Cahaya tu pasti akan masuk. Naik matahari masuklah dia. Pasti dia akan masuk. Tapi apa yang membuatkan dia tak boleh masuk? Tu, langsirnya tu. Langsirnya tu yang menghalang cahaya dari masuk menerangi ruang kat dalam ni. Gelap tak jadi dia? Gelap. Begitulah hati kita. Begitulah kehidupan kita, begitulah diri kita. Gelap je rasa dia. Gelap daripada cahaya petunjuk. Gelap rasa macam tak semangat. Orang yang tak dapat cahaya petunjuk, antara tanda dia hidup manai. Salah. Konyang makan tak konyang. Badan dah berehat, lotih je lagi. Dah lama tidur dah. Berkaruh pula tu. Lotih je lagi. Tak semangat. Ke majlis ilmu, lalap. Kolang kawi, torang biji mata. Kenapa begitu? Tetapi kalau bahagian untuk kebaikan, kita rasa lemah. Hati dalam kegelapan. Kita sendiri yang menutup. Kita sendiri, umpama langsir ni, dialah yang menutup jendela, tingkap tu, maka cahaya tak boleh masuk.
Tetapi siapakah yang diberikan kekuatan, kebenaran ataupun kudrat lah untuk membuka jendela ni? Allah berikan kepada kita. Allah beri pilihan kerana kita memiliki akal fikiran. Aku nak cahaya, aku buka. Ketika kita memilih nak buka, masuklah cahaya tu. Jadi, tak ada istilah soru belum sampai. Soru tak sampai lagi. Entahlah, tak memanggil rasa nak pergi, kata dia. Tak, jawapan dia, soru memang dah ada dah. Ketika Rasulullah sampai, diangkat menjadi Rasul, itu sendiri adalah hidayah besar yang sampai. Al-Quran di depan kita dah sekarang. Dan Al-Quran itu diwariskan oleh Nabi kepada kita. Orang-orang yang boleh menyampai, memberi pencerahan banyak. Majlis-majlis ilmu keliling. Jadi kita yang memilih untuk hadir ataupun tidak. Bila kita pilih saja, nanti cahaya tu akan masuk. Sikit demi sedikit, nanti jiwa kita ni akan hidup. Bila kita mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, kalamullah, ayat Al-Quran, hati kita akan rasa tenang. Bila kita datang ke majlis ilmu ataupun majlis zikir, hati kita rasa tenang. Dan bila tak pergi, 2-3 hari, kita ada rasa gelisah dan gundah gulana, tak sedap. Rasa sengal-sengal tubuh. Itu tanda sebenarnya hati kita sudah mula daripada zulumat, kegelapan, ilan nur, kepada cahaya. Hati yang bercahaya dalam pasti akan membawa kepada fikiran dan semua tindakan kita ni akan bercahaya ataupun kita rasa kuat dalam hidup ni. Jadi sebenarnya amat besar perkara yang saya nak sampai ni kerana apabila kita mendapat cahaya hidayah Allah tu, kita akan jadi kuat dalam apa juga keadaan. Orang Islam dah tentulah mendapat hidayah dan ada cahaya. Cahaya hidayah tu, dia akan jadi kuat. Ketika dia susah, dia tak ada masalah. Ketika dia susah, nanti dia akan sabar dan redha dengan apa kesusahan yang dia lalu tu. Kalau dia susah, kalau dia senang, dia menjadi orang yang bersyukur. Sangat-sangat bersyukur. Dan tanda-tanda orang yang bersyukur tu adalah dia akan gunakan apa jua kemudahan yang dia ada tu untuk dekatkan lagi diri dengan Allah SWT. Contohnya antara tuan rumah membuka pintu untuk pengisian hari ni. Untuk dirinya tu diisi dengan pengisian dan berterusan lagi. Malah lebih baik mengajak lagi pada yang lain. Maka ketika kita mula buka majlis ni tadi, para malaikat tu ibu-ibu datang memenuhi majlis rumah ini saat ini. Sehingga kita tamat nanti. Malaikat dah sampai, siapa yang cabut lagi? Bila malaikat dah sampai, ribuan, jutaan malaikat di saat ini sampai. Yang pergi siapa? Syaitan, iblis, jin akan pergi. Dengan sendiri dia panih dah. Apabila nama-nama Allah diperbesarkan dan hati kita tunduk untuk merasai kewujudan Allah. Jadi niat kita tidak lain tidak bukan kita nak merasai kewujudan Allah dalam setiap kehidupan kita ni. Mudah-mudahan dengan cara berfikir seperti itu, jadi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala dah semakin dekat. Dan dalam kata ulama, 3 panggilan kita perasan tak perasan je sebenarnya. Yang pertama panggilan solat. Itu semua adalah didikan Allah Ta'ala. Training lah. Latihan untuk kita sentiasa dekat. Allah tu dekat dengan kita. Kita yang sombong, tak perasan. Kita yang tak perasan. Tetapi Allah tu dekat. 3 kali dia berikan latihan kepada dia. Yang pertama panggilan solat. Panggilan solat. Jadi 5 kali sehari tu dah cukup sebenarnya membuatkan kita ni takkan lalai daripada Allah. Itu solat fardu. Kalau solat sunat kan banyak taubatnya. Solat qada tu lagi, banyak kita tinggalkan solat. Solat duha kalau waktu seperti ini. Banyak lagi lah solat-solat sunat yang boleh kita buat. Okey, itu panggilan solat. Yang kedua ni antara ni, panggilan Baitullah. Panggilan Allah tu. Panggilan Baitullah. Dan kedua-dua panggilan ni ada panggilan yang ketiga. Jadi ni beza sikit panggilan ketiga ni. Kalau panggilan pertama, poi ada balik. InsyaAllah. Panggilan kedua pun sama. Dipanggil, InsyaAllah balik kita semula. Ke karyah kita. Tapi panggilan ketiga ni dah tak ada dah. Dia panggil sekali, tak balik-balik dah. Itu dia panggilan Malaikatul
maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa tu pasti akan mati. Bila dah panggil waktu tu, langsung tak balik. Apa saya nak sampaikan sini adalah, keadaan kita dipanggil ketika panggilan ketiga ni, panggilan malaikatul maut ni, keadaan dia sangat bergantung kepada bagaimana kita menyantuni panggilan pertama dan kedua tadi. Kalau hati kita pada panggilan pertama, panggilan solat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alah, solat pula tadi baru solat. Hai, dah solat, dah sembahyang. Aduh, tak habis lagi cerita. Ataupun kalau berazan, janganlah sodap pula berburak. Berburaklah. Salah burak dengan siapa? Dengan kawan ke, dengan sanak saudara ke, ataupun dengan apa juga kerja dunia yang kita buat. Dan kita rasa berat nak meninggalkan dunia tu, nak bersolat. Sebenarnya begitulah beratnya kita, nyawa nak tertarik daripada badan. Betul? Macam mana nak tahu nyawa kita nanti ditarik dengan mudah ataupun tidak? Macam mana cara kita menyantuni solat? Kalau menyantuni solat tu rindu-rinduan ni. Ni pukul berapa dah ni, ha? Tak sampai buat nah. Saya boleh sampai 10. Okey, dah lah. Dah lah tu. Cantik dah bunga ni, dah nanti dah. Mak dah berhenti ni, ajak nak semayang, nak Zuhur. Berhenti. Ni mak nak siap ni. Masjid kau jadi tak berabang. Saya jumpa orang macam tu. Masa tu arwah abah saya masuk hospital. Ada satu pakcik ni yang kita kenal lah. Daripada saya kecil sampai dah dia besar ni, dia kalau subuh tu bawa van. Kecil perlahan dia bawa sambil berzikir KL lah. Tapi perlahan sangat. Orang kereta tak ada, dia bawa lah perlahan. Subuh kan. Saya kebetulan subuh ikut mak pergi kantin sekolah. Buat sambal lah, awal lah. Lalu lah. Potong. Jadi ketika dia sakit tu, anak dia mengeluh. Ingat mengeluh dia apa? Tak nak, langsung dia duduk kat hospital ni. Balik-balik bertanya, bila boleh balik? Saya ingat dia nak duduk rumah. Apa pula? Selesa ke rumah kot. Tak ada dah, dia nak pergi masjid. Dia main rumah dia tu. Tak payahlah, tak kuat dah. Nak juga pergi masjid. Tapi memang betul, saya pergi masjid tengok pakcik tu, dia memang akan berada di saf yang awal. Duduk dia paling depan sekali. Dan cara dia ibadah tu, kita memandang tu, seronok. Kita memandang orang ibadah tu seronok. Betapa nikmat dia semayang tu. Sedap lagi. Sebiji macam saya memandang, ialah mungkin ulama' dan orang-orang soleh di Masjid Nabi. Contoh. Saya semayang tu, kadang saya tak semayang lah. Time saya tak semayang. Setiap hati. Saya tengok, dia macam pohon togak yang langsung tak mempedulikan siapa dah. Dia je. Dan apabila imam membacakan kan, surah-surah, dia menangis, berjuran. Kalau dia berdoa sungguh-sungguh dia. Ada begitu, dia ada asyik dia. Macam orang asyik tengok bola lah. Lekor dia tu macam, tak mahu, tak galit langsung tu. Ataupun tengok dia minat F1 kereta tu. Pun sama tu, 3 jam baik. Kacau dia, diam, bising. Ada yang terlalu kosok, tak peduli dah yang keliling. Dia minat. Begitulah dia minat kepada solat dia. Ini berlaku, saya bukan cerita orang-orang yang bodoh yang tak wujud. Dia yang berlaku di akhir zaman ni. Kualiti orang kita di akhir zaman ni kan rendah kan. Macam kita semua ni rendah-rendah je kualiti. Tapi ada orang yang telah, hatinya tu telah bercahaya dengan hidayah Allah. Jadi dia solat tu dalam keadaan dia rindu-rinduan. Sampai waktu Zuhur dah habis. Dah Zuhur lah. Tak sampai lah ke asar kat macam cucu balik rumah lagi ayo. Nak tinggal lah. Nak balik dah kot. Rumah kosong balik. Bila lah lagi. Entah tahun depan lagi. Anak susah nak balik dah. Sayu dia agak dia. Hati dia kan. Saya tak tahulah omak rasa tu macam tu kot. Saya yang duduk dengan omak dia. Mula terasa macam tu dah. Balik dah nak buah lah. Ada lah perasaan tu. Bayangkan orang yang lebih lama. Jadi dia ada perasaan begitu kepada solat. Dah habis solat. Tak apalah. Asar insyaAllah lah. Ya Allah. Panjangkanlah umur aku ya Allah. Dia automatik. Kalau begitu sementara ni apa lagi? Bacalah Quran dulu. Solatlah taubat dulu. Mohon keampunan.
Dongalah majlis ilmu. Dia yang sendiri. Punca apa tadi tu? Cahaya tu dah masuk. Tapi dia buka dulu. Dia sendiri yang buka. Dia masuk, maka dia jadi rindu-rinduan. Dan ketika dipanggil ke Baitullah, panggilan Kaabah, panggilan ke tanah suci, apatah lagi. Oh, hati dia rasa tenang, gembira, tak sabar. Kenapa? Dia pergi ke satu tempat yang Allah pandang tempat tu. Baitullah ini maknanya bait ni rumah. Bait ni rumah Allah. Rumah Allah. Jangan kita faham rumah Allah ni macam rumah manusia yang kita didiami ni, salah. Kalau dari segi bahasa Arab itu, apa-apa disandarkan ada kepada Allah hujung itu, maknanya tempat itu dipandang oleh Allah ataupun itu dipandang oleh Allah. Kalamullah, contoh Al-Quran. Al-Quran itu kalamullah. Perkataan kata-katanya Allah, bukan macam kata-kata manusianya, tidak, tetapi mukjizat Allah. Al-Quran itu ada kelebihan dan pandangan dari sisi Allah. Allah memandang dia, Allah mengangkat dia. Jadi dia menjadi tempat rahmat Allah. Maka kita seharusnya rasa perlu terkejar-kejar ke situ. Macam mana orang terkejar-kejar, manusia terkejar-kejar pergi tengok konsert lah. Tengok bola final, kata dia Johor lawan Negeri Sembilan. Nampak tak macam orang gagam Parking kereta sejauh-jauh. Jangan sanggup dia nak pergi ke Bukit Jalil tu. Asar dah sampai, pagi pukul 8. Itu satulah. Saya ingat lagi kocik terbahau ni lah topik kita. Senang lah. Saya masa zaman dulu tu, dia ada 31 Ogos, saya ingat lagi. Saya kecil lagi waktu tu. Orang jalan kaki, ibu-ibu semua. Jalan kaki daripada Kuala Jampul sampai Bahau. Sebab waktu tu kenderaan susah. Sebab ada konsert malam tu. Konsert Hari Merdeka. Dan masuklah dengan saya sekali. Ikutlah orang dah ramai. Kita kan melihat orang yang ramai. Agak-agak kalau ke masjid sanggup tak berjalan. Kita boleh timbangkan macam. Tapi itu berlaku di sana. Kerana mereka melihat, dia faham bahawa Baitullah itu tempat Allah pandang. Jadi memang tempat pandangan Allah, maknanya rahmat Allah turun di situ. Apabila kita berada di situ, insya-Allah setiap perkara itu akan diijabahkan oleh Allah. Itu akan dimakbulkan oleh Allah. Kita mohon taubat, kita masuk di situ dengan hati yang ikhlas, mohonkan keampunan, pengharapan daripada Allah. Kemudian kita berdoa. Oleh kerana tempat itu tempat yang dirahmati, doa kita akan diangkat oleh Allah. Itu adalah kelebihan yang ada di Baitullah. Jadi kerana kefahaman ni, orang memang datang, memang nak pergi. Berindu-rinduan dah balik ke Malaysia. Dia tengok dekat Astro ke YouTube ke kan, tengok ada live Kaabah, menitik air mata dia. Dia mendengar nanti bacaan imam. Rasa meremang balik, rasa rindu balik ke Baitullah, kata dia. Berdoa dia kalau ada rezeki nak lagi ke sana, kata dia kan. Jadi kalau itu keadaan dia, insya-Allah panggilan malaikatul maut tu begitulah juga nanti. Semakin dia merasai tak sabar untuk kembali kepada Allah. Tadi kan tak sabar nak solat, tak sabar nak ke Baitullah, tak sabar nak ibadah. Kat akhir tu membuatkan dia tak sabar nak ibadah. Dia kalau dia tak kena dengan ibadah, tak kena dalam majlis ilmu, tak kena dengan majlis zikir, tak kena dengan segala amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah, hati dia gelisah. Maka dengan itu nanti begitulah keadaan dia, mati sakaratul maut. Sebab dia dah berlatih awal. Menyebut ketika sakaratul maut, la ilaha illallah. Tak dapat nak hafal seminggu dulu dah. Kalau lah kita dah mati, nanti dah tahu ni minggu depan meninggal ni. Training lah 24 jam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Malam tu tarik nyamuk tu. Kok silap sampai ke halkum, tak tarik-tarik lagi keluar. Tapi kalau kita dah biasa daripada sekarang sehingga ke akhir hujung hayat kita ni, insya-Allah kalam yang akan terkeluar itu adalah kalam yang sentiasa akan zahir, tu adalah kalamnya yang memperbesarkan Allah. Allah paling tidak, kerana memang itu yang selalu lalu ataupun tersemat dalam hati kita. Sebab dia dah sekali dengar
pemahaman dan perasaan. Kalau kita bayangkan bahasa mudah lagi, kata ulama bagi kiasan, lori pasir kata, lori yang membawa muatan pasir. Kalaulah terjatuh dia dalam keadaan kecemasan, yang keluar gagak batu ke pasir? Pasir lah. Sebab muatannya itu memang pasir. Mana mungkin yang keluarnya batu? Begitulah sakaratul maut tu nanti. Kalau yang dalam keadaan kecemasan kita cemas, ya ulama bayangkan kita dalam sakaratul maut ni umpama dicampak kita ke laut tu lemah. Agak-agak macam ni rupa dah tak ingat dah. Mak ke adik ke harta yang ada dah lantar nak selamat je. Macam itulah sakaratul maut. Syaitan pula datang, iblis datang cuba melalaikan kita lagi daripada menyebut Allah. Maka waktu tu keadaan cemas, kalau kebiasaan kita selama ni benda yang bermaksiat, yang keluar tu maksiat. Sumpah seranah yang keluar. Hasad, dengki, bencilah yang keluar. Tapi kalau kasih sayang, rahmat Allah, keberkahan, segala perkara yang baik-baik, zikrullah, hati itu menyebut nama-nama Allah, ayat-ayat Al-Quran, masa sakaratul maut tu, itulah yang keluar. Macam lori tu tadi, yang terkeluar tu tadi pasir. Berterabur. Kalau lori talu lah. Pecah talu. Muatannya talu. Muatan kita tadi berbentuknya amalan-amalan Allah yang kita bawa sepanjang hayat kita dengan rela hati dan perasaan kita. Dengan hadir. Kalau solat, benar-benar solat kita rasa seronok bersolat. Kalau berzikir benar kita rasa seronok berzikir. Kalau dalam majlis ilmu kita rasa tenang dalam majlis ilmu. Rasa. Kan ada orang dia masuk majlis ilmu gelisah. Banyak jenis saya jumpa. Hati je kan. Saya buat program dengan anak-anak remaja kan. Tak ada apa pun program. Setengah hari je. Saya mak macam Fatihah. Oi, macam ada api kat kursi dia ni. Macam ni dia duduk kan. Kau dah kenapa? Ustaz, nak balik Ustaz. Sampai tengah hari ada orang makan kejap lagi ni. Ustaz panggil jauh orang daripada Johor datang menyimak bacaan dia ni. Dia dapat daripada ulama hantar ke dia, cek mak bacaan dia. Akan dia pun boleh semak bacaan kau. Habiskanlah. Nak balik Ustaz. Memang saya tengok tu. Dia nak keluar sogan. Kawan-kawan ada, kang kono bahan pula agak. Tak lama lepas tu saya tengok hilang. Hati dia gejolak, tak tahan dia. Budak lagi tu baik, budak ni kan bersih, baik. Kenapa begitu? Persekitaran, didikan, muatan hidup dia tu. Muatan dia tu mungkinlah tengok mak ayah pun kita kata, patutlah. Mak ayah pun tak sembahyang. Jenis tak kisah dengan ibadah ni. Makan halal haram pun main langgar. Nampaklah kesannya pada anak-anak, pada zuriat keturunan. Bila bawa ke dalam majlis ilmu, tapi bila kita buat program yang adalah sikit happy-happy sikit, ada dia muncul dah. Sok-sono, golak-golak, semua. Taklah kata salah. Tetapi sebenarnya benda itu benda yang perlu dielak atau dikurangkan kerana masa dah tak banyak. Minggu lepas ibu-ibu, saya kehilangan 3 orang yang rapat dalam hidup saya di karya saya. Rapat ni maksud saya memang saya berurusan lah. Kehidupan saya harian ni dengan siapa? Dengan orang yang saya beraktiviti. Kalau macam ni, Yahya ni, dengan ibu-ibu ni yang akan saya sama selalu lepas ni. Hilang dah, pergi dah. Yang muda, umur 13 tahun. 13 tahun. Kemalangan. Dia nak pergi program, meninggal. Di tempat kejadian. Masuk begitu tu rasa itu. Rapat, memang rapat. Saya bawa dia buat program. Dia pun budak yang baik, anak yang baik. Meninggal dia. Lepas tak lama tu Bilal tempat surau saya pula. Kalau tak dia tu kan kadang tolong-tolong suara dia melaungkan azan tu kan. Oi deh. Semalam hari Jumaat, ini dah Ahad kan kemarin. Hari Jumaat di surau juga meninggal. Lagilah balik pada mancing, rehat tak ada apa dengan anak-anak, riadah. Duduk tiba-tiba tak boleh nak makan dah, terpandang dia lapar tu makan dah tak boleh nak kumam dah. Dah terkena stroke. Dah duduk pergi hospital. Seminggu meninggal. Orangnya begitu baik. Meninggal hari Jumaat. Dan ketiga-tiga ni persamaan dia. Ni saya nak 3 poin sebagai penutup kita ni lah. Persamaan dia mereka husnul khatimah.
Sebab muatan hidupnya tu. Itu tadi yang saya rasa 3 peringkat yang satu muda, remaja, seorang dewasa. Dia tak adalah, saya pun panggil abang yo. Abang tak abang, acik tak acik lah. Tak dah tua benar. Yang ni, yang Bilal tu memang dah tua. Boleh panggil atuk. 3 aras ada. Minggu lepas semua pergi. Ketiga-tiga ada persamaan. Muatan hidup itu muatan yang hadir hati dia dalam perkara yang amal taat ni. Mati dia dalam keadaan husnul khatimah. Pergi dalam keadaan yang mudah. Malah masa dalam kejadian katanya si Hakimi, arwah Hakimi ni, yang adik ni. Ni pakat anak saya lah, kira lah tu kan. Anak saya pun lebih kurang macam 7 umur yang sulung tu. Sampai dia menyebut Allah, 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 kata dia. Pergi dia di tempat kejadian. Bilal ni pula, saya sendiri menghadiri ke perkuburan lah, untuk pengebumian. Panih tarik ibu-ibu. Yalah, jompul panih. Antara tahu jompul ni Allah uji kita ni. Apalah dosa ya, memang banyak pun dosa kita. Panih di Malaysia. Panih, stroke haba boleh sampai. Jadi panih tu masa saya putih memang seturun pada keluar kereta sampai ada satu pakcik tu. We tak terdayu nak nunggu lah. Salah panih soe. Duduk lalu dalam kereta. Dia berteduh pokok. Nunggu jenazah sampai. Sampai saja jenazah. Saya menyaksikan awan bergerak. Tutup kawasan panih tu. Redup. Saya kata subhanallah. Kita tahu dia memang muazzin. Kalau sebulan Ramadan tu. Saya bawa tarawih dia lah apa Bilal kalau imam bergele-gele. Ngelat. Mana ada jadual lain. Tapi ngelat lah tu kan. Waktu boleh lah ambil. Bilal tak bergele dia ya kan. Steady dia, istiqamah. Sogan saya dengan dia. Pemergian dia begitu. Mudah. Allah muliakan dia. Saya nampak. Memang sungguh. Memang sungguh. Datang saja dia masuk ke bawah anak dia. Bawakan ke lahan. Tu redup kawasan tu. Ini ada beberapa orang yang saya temui. Akhirnya begitu. Tengok. Pengurusan jenazah itu begitu. Ya Allah. Dah memang tak pandai. Dah lah tak pandai ibu-ibu. Angin sepui-sepui pula datang saya ke bawah ni. Memang malaikat. Malaikat Allah dihantar ke sini. Berdoa untuk kesejahteraan dia. Datang angin. Sepui tadi panih mencarak. Kita rasa. Awak saya pun masuk dalam kereta. Lu naikon duduk lah mana lah jenazah sampai ni. Dah sampai dah. Saya keluar lah. Keluar angin. Dah selesai. Tapi masih talqin tak habis lagi. Masa tengah talqin tu panih balik. Memang panih. Saya menjuruk lah ke belakang payung orang. Saya fikir balik. Bila balik, memang patutlah talqin tu dah panih. Talqin tu bukan untuk dia. Talqin, kematian bukan untuk orang mati. Yang hidup ini untuk diingatkan balik. Memang patutlah dah panih untuk kita. Dia dah selesai. Taman syurga insya-Allah seluas yang tidak terperi lah di dalam kuburannya sehingga dibangkitkan balik nanti. Itu kes yang ketiga ni pun begitu mudah. Meninggalnya pukul 11 pagi. Pukul lepas asar, pukul 6 dah ke bumi selesai. Dan orang dia tu memang orang yang mudah urusan, tak pernahlah memberatkan keadaan. Begitulah. Dia tak, muatan hidup dia tu adalah amalan hidup lah. Muatan hidup saya kata amalan hidup lah ya. Tak menyusahkan orang, tak mengkalutkan orang. Dan kalau berbual dengan dia tu, ringan saja rasa. Begitulah ringan hidup sakarat maut dia. Begitulah. Itu saya mengambil pengajaran dalam keadaan ini. Kita cuba banyakkan amal taat, banyakkan muatan-muatan kita ni supaya hadir hati kita ni untuk ibadah. Bukan lagi menjadi ahli maksiat. Ya, kita akan berdosa. Sentiasa berdosa kita ni, manusia akan lakukan dosa. Kan kita baru dah banyak baca Quran kan, dah 1 juzuk, 2 juzuk dah khatam. Mulalah terdetik tu. Dan khatam dah. Tak khatam dah tidak ni. Puasa ni baca Quran dah tidak ni. So macam saya dulu pun mula-mula jadi imam ke depan kan, kita dah boleh bawa baca. Mulalah dia datang sendiri. Sadap bacaan dia ni. Biar orang lain jadi imam, tak sadap bacaan dia. Banyak kena belajar gini. Saya jumpa ulama, saya tanya macam mana saya ni ustaz. Tuan guru macam mana? Saya tak nak jadi imam dah. Saya tak nak jadi imam. Pasal apa? Ketika saya duduk depan, saya rasa bacaan saya sedap.
Bismillahirrahmanirrahim. Orang kau nak tak sadar pun. Kita rasa sadar. Angkit bakul lah. Kita tak bercakap. Hati tu. Dia setan ni. Setan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, sadar macam ni. Ini kalau orang lain belum tentu macam ni. Terus saya tak nak. Saya nak duduk. Malah sampai keadaan saya nunggu orang lain jadi imam baru saya masuk. Jadi kata tuan guru tu tak boleh macam tu. Kau dah terperangkap dengan setan. Lagi dia tak nak kau jadi imam sebenarnya. Yang sepatutnya ketika kau merasa itu, tatkala kau merasa perasaan yang dipanggil ada dalam bab ni, ujub. Ada rezeki kita sampai bab tu. Sebenarnya tugasnya kau adalah istighfar terus. Astaghfirullahalazim, ya Allah, mohon kekuatan ya Allah. Aku ikhlaskan ibadahku kerana-Mu ya Allah. Bukan kerana yang lain, la syarikalah. Bukan kerana aku, kerana-Mu ya Allah. Teruskan bacaan, itu saja. Berlatih lama-lama dia akan jadi biasa. Sebab kita tak biasa. Memang betul. Rupa-rupa jadi kalau kita perasaan seperti itu, orang kata gundah gulana dalam hati, teruskan ibadah. Teruskan ibadah. Nanti akan ada lah bila kita buat ibadah, rasa perasaan riak, perasaan ujub, macam-macam perasaan ada. Itu semua bisikan syaitan ataupun hasad dengki orang. Kadang-kadang persekitaran kan, kita nak buat baik, orang mulalah berkata-kata. Kita buat baik, dah dipanggil kita ustaz atau ustazah. Langsung tak nak jadi baik. Alim lah betul. Alim, ya syekh panggil gitu. Dah langsung dah tak mahu dia. Tak mahu dia nak pergi nak buat baik. Segan. Ini semua bisikan-bisikan syaitan yang kita kena buangkan. Okey? Jadi itulah sedikit sebanyak yang boleh saya sampaikan. Saya bagi sedikit rangkuman lah. Rangkuman ini kepada diri saya, kepada semua yang hadir ini. Ada rezeki nanti kita sambung lagi. Banyak sangat bab-bab yang boleh kita lalui dalam buku ini. Jadi ingatlah bahawa sesungguhnya persediaan kita sebagai kesimpulan menghadap panggilan Allah Subhanahu Wa Taala dalam sakaratul maut nanti. Itu ditentukan oleh bagaimana muatan kehidupan kita. Saya sebut muatan ni, saya suka muatan sebab apa? Muatan lori tadi tu. Oh, bang. Pasti keluar kan? Badan kita subhanallah. Subhanallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah. Apa jua keadaan? Senang kau susah. Allah. Sentiasa di sana Allah. Datang sakratul maut. Ping. Allah lah di dalam pengakhiran dah. Dan kalau zikir je yang hampir tak guna silako kan orang ngomong bulut tu kan tu dia kan benda yang tak perlu disebut begitu pun. Jadi akhirnya begitulah di dalam hati dia. Dan amalan-amalan di dalam kuburan yang ditanya oleh malaikat Munkar Nakir tu, walaupun kita dah tahu soalan tu dah bocor, tapi yang jawab bukan lisan kita, amalan kita. Ketika ditanya, siapakah Tuhan kamu? Allahu Rabbi, Tuhan lah. Allah lah Tuhanku. Mana mungkin kita boleh jawab Allah kalau kita sentiasa, kalau dapat duit pun kita tak ingat Allah. Kalau tak ada duit pun tak ingat Allah. Ada duit lupa diri. Tak ada duit ingat bank. Tak ada duit ingat orang kaya. Nyak duit minjamlah Cik Ali lah, nyak duit dia tu. Minta ingat anak-anak. Apalah sudah gaji pun tak hantar duit ni anak, tak tahulah apa masalah dia kan. Kira orang hantar juga duit kata contoh. Yang anak pula lupa tanggungjawab dia orang hantar ke mak ataupun ibu. Begitulah contoh dia. Apa pun dia tetap sandar tu kepada makhluk. Macam mana kita nak nyebut Allahu Rabbi? Amal kita tu tak begitu. Begitu juga apabila disebut siapakah saudaramu. Kan kita akan diajar umat Islam tu saudaraku. Benar ke umat Islam saudaraku? Tak makan orang jiran sebelah, tak diapik pun kita. Konyang kita yo. Yang penting perut kita kenyang. Keluarga kita kenyang. Orang lain lantaklah dia biarlah kau lambek siapa suruh. Contohnya begitu. Begitu. Tapi kalau itulah muatan kehidupan kita,
Mana mungkin akhir itu nanti kita boleh. Yang menjawab tu amalan kita. Jadi mudah-mudahan samalah juga nanti persediaan lagi 3 bulan ni di sini buat riyadhah ni, latihan ni. Buat latihan untuk kita buka jendela hati kita. Cahaya nak masuk dah ni. Cahaya dah nak masuk ibu-ibu. Pasal diri saya, pada ibu-ibu semua. Buka. Pilih untuk buka. Dan apakah pilih untuk buka itu? Itulah dia taubat. Taubatan nasuha yang bab ni kita akan masuk nanti. Akan ada bab taubatan nasuha. Bab membuka tindakan kiasan tu, buka tu. Itu tindakan kan? Cahaya masuk. Okay, hidayah nak masuk dalam hidup kita, perlu buka. Buka tu adalah taubat. Bukan tahu buat. Tahu buat. Taubat. Taubatan nasuha. InsyaAllah. Mudah-mudahan adalah kebaikan untuk kita bersama. Saya minta maaf tu mengambil masa ibu-ibu semua ke tengah hari ni. Ada rezeki. Boleh kau kita nyampaikan lagi akan datang? Boleh. Kalau boleh beri masa. Nanti ajaklah siapa-siapa jiran-jiran. Kerana kita ingin mengundang lagi keberkatan Allah ke rumah yang penuh ni, berkah ni. Nanti kita doakan, insya-Allah malaikat akan mengaminkan. Apabila malaikat mengaminkan, apa lagi yang tidak diijabahkan Allah SWT. Mudah-mudahan kita berdoa supaya tuan rumah diberikan kesihatan, dipanjangkan umur dalam ibadah, ketenangan, kebahagiaan bersama pasangan, ahli keluarga. Kepada ahli keluarga yang telah pergi meninggalkan tuan rumah, maka moga dia letakkan di tempat orang yang beriman. Kepada yang masih hidup, moga dapat diteruskan kebaikan-kebaikan di dalam dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Kita doa khusus kebaikannya untuk tuan rumah dan sekalian yang hadir. Ala hazimnya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waddallin. Amin. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, Tuhan yang memegang hati perasaan kami, ya Allah, perteguhkanlah ya Allah hati kami, ya Allah, jiwa kami, ya Allah, luruskan diri kami, ya Allah, semata-mata inginkan ibadah kepadamu, tunduk kepadamu semata-mata kerana-Mu, ya Allah. Ya Allah, luruskan niat hati kami, ya Allah. Jadikan kami ini, ya Allah, hamba-Mu yang beriman, beramal soleh, ya Allah. Dan kurniakan kepada kami, ya Allah, sekalian yang hadir di dalam majlis ini, ya Allah, keampunan-Mu, ya Allah. Hingga kan apabila mereka keluar daripada majlis ini, ya Allah, tiada lagi sebarang dosa, walau setimbang zarah pun, ya Allah. Andai ada di antara kami, ya Allah, juga di kalangan jiran-jiran kami ini, ya Allah, ahli karyah ini, ya Allah, yang hatinya gundah gulana, ya Allah, gembira ceriakan hidup mereka, ya Allah, kasihani mereka, ya Allah. Andai ada di antara yang ada dalam majlis ini, ya Allah, dalam jiran-jiran ini, ya Allah, di karyah ini, ya Allah, yang dibebani dengan hutang piutang, ya Allah, rezekikan kepada mereka rezeki yang halal lagi barakah, banyak dan melimpah ruah, ya Allah, agar dengan rezeki itu dapatlah dia nanti berinfak, bersedekah, berwakaf, berjariah di atas jalan yang Engkau redai, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, andai di antara kami yang ada ini memiliki sebarang hajat, kabulkan hajat dan permintaannya, ya Allah. Ibu-ibu semua panjangkan hajat sekarang. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada-Mu lah kami bermohon, ya Allah. Tiadalah, ya Allah, segala kekuatan melainkan kekuatan dari-Mu, ya Allah. Tiadalah melainkan keizinan daripada keizinan-Mu, ya Allah. Tiadalah segala yang dapat dijayakan melainkan dengan izin-Mu, ya Allah. Hamba datang di sini, ya Allah, sekadar ingin mendapat keredaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, bantulah, ya Allah, makcik Sa'mah berserta anak-anak dan ahli keluarga dan jiran tetangganya yang bakal mengerjakan umrah pada bulan 10 nanti, ya Allah.
Permudahkan urusannya ya Allah. Permudahkan tawafnya ya Allah. Permudahkan sa'inya ya Allah. Permudahkan tahallulnya ya Allah. Segala ziarahnya ke bumi Madinah. Ziarahnya bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ziarahnya ke Baitullahil Haram. Ziarahnya ke kedua tanah suci Haramain itu ya Allah. Ya Allah, jadikan dia ya Allah hati yang tenang dan sejahtera ya Allah bersama seluruh jamaah yang hadir nanti ya Allah. Permudahkan urusan mereka ya Allah. Angkat segala dosa-dosa mereka ya Allah. Segala kekuatan-kekuatan yang tidak benar, segala kejahatan-kejahatan makhluk, segala tipu daya syaitan. Lindungi mereka sekeluarga, seluruh jamaahnya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hamba bermohon padamu ya Allah, kabulkan hajat dan permintaan kami ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya majlis ini ya Allah, jadikanlah majlis yang diberkahi ya Allah, walaupun sekejap ya Allah, tetapi memberi manfaat kepada kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم